بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه اقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita diberikan nikmat kurniaan yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu Rawdatun min Riyadil Jannah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taman daripada taman-taman syurga, tempat di mana turunnya sakinah, ketenteraman, ketenangan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pengampunan, dan juga disebut nama mereka itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan kuliah Tazkiyatun Nafs, pengajian berkenaan dengan prinsip penyucian jiwa, iaitu 10 prinsip penyucian jiwa, yang mana kita hari ini masuk pada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga iaitu Al-Quran Al-Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran Al-Karim adalah sumber penyucian jiwa, iaitu pada halaman 41-42. Baik, kata muallif hafizahullah ta'ala, penulis kitab ini Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Manna kat situ maknanya an'ama. Manna di situ maknanya an'ama. Maknanya Allah telah memberi nikmat. Memberi nikmat. Mengurniakan nikmat, mengurniakan rahmat kepada orang-orang beriman. Manna Allahu 'alal mu'minin, an'ama 'alal mu'minin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin maknanya an'ama Allahu 'alal mu'minin. Allah Ta'ala telah memberikan atau mengurniakan nikmatnya kepada orang-orang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Setelah dia mengutuskan, ataupun ketika dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri. Min anfusihim, jadi bangsa Arab. Mereka yang betul-betul dalam bahasa Arab ini merujuk kepada bangsa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diutuskan kepada, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh alam, kepada seluruh bangsa. Wa yuzakkihim, sebelum itu yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Ini isi kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, yang mengandungi pengajaran, yang mengandungi perintah dan larangannya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, menyucikan mereka daripada kekotoran, daripada noda-noda kesyirikan, daripada i'tikad yang sesat, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan ataupun menodai hati-hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, serta mengajar mereka kitab Allah dan al-hikmah, yakni as-sunnah.
Baik, kata Syekh, fa'a'zam ma tazku bihi an-nafsul Qur'anul Karim, perkara teragung untuk menyucikan jiwa adalah Al-Quranul Karim, alladhi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha, yang merupakan kitab penyucian, asas dan sumbernya. Faman arada li nafsihi tazkiyata falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla, sesiapa sahaja yang inginkan penyucian untuk jiwanya, maka hendaklah dia mencarinya di dalam kitab Allah azza wa jalla. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibn Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua, merujuk kepada Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib, yakni Al-Abbas, pada bapa saudara Nabi yang menerima Islam. Abdullah bin Abbas, Abdullah yang sepupu Nabi. Jadi kalau kita sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya kita doakan untuk dua-dua sekali kerana sahabat. Tapi kalau contoh macam sahabat yang bapaknya tak Islam, siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sahaja. Kita tak sebut anhuma. Sebab apa? Seorang saja yang Islam, tapi bapa dia bukan baik. Okay. Kalau ekologi Abu Talib kan bapa saudara Nabi, takkan tak boleh doa apa. Dia tak Islam, dia mati dalam keadaan musyrik, dengan nas dan ijma', dengan Al-Quran dan juga ijma', jadi tak boleh. Sebab itu kalau kita sebut macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, merujuk kepada Abdullah itu sendiri dan bapaknya Al-Abbas, kerana kedua-duanya adalah Islam. Tetapi kalau sahabat itu bapaknya tidak menerima Islam, bahkan mati dalam keadaan musyrik ke Allah azza wa jalla wal iyad billah, maka hanya dibataskan doa semoga Allah meridainya itu dalam bahasa Arab radhiyallahu anhu sahaja. Jadi jangan tersilap, maknanya mungkin ada kadang-kadang ada orang yang dia tersilap radhiyallahu anhuma pada Sayyidina Ali, radhiyallahu anhuma, tapi sebenarnya radhiyallahu anhu, makna rujuk kepada Ali saja. Baik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang makna radhiyallahu anhuma tu semoga Allah meridai mereka berdua lah, redha Allah kepada mereka berdua. Baik, dhaminallahu liman ittaba'a al-Qur'ana an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Thumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas juga beliau adalah terjemahan Al-Quran, pentafsir Al-Quran yang telah didoakan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Didoakan kepada Ibnu Abbas, dan beliau antara pentafsir Al-Quran yang ulung dalam kalangan para sahabat Nabi. Dalam kalangan sahabat Nabi ramai pentafsir Al-Quran, iaitu dalam kalangan kibarus sahabah seperti Khulafa'ur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Sayyidina Ali. Mereka itu adalah kesemuanya adalah sahabat yang mampu mentafsirkan Al-Quran dan mampu berijtihad, mampu mengeluarkan hukum secara langsung daripada Al-Quran. Itu empat sahabat Nabi yang mulia itu. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang kibar dalam kalangan muhajirin seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma ataupun radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud tok guru kepada Ibn Abbas. Maknanya kalau kita katakan dari sudut tabaqat, Ibn Mas'ud itu lebih senior daripada Ibn Abbas. Sebab itu kalau kita lihat banyak tafsir yang dinukilkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menunjukkan tafsiran beliau antara yang sangat penting untuk dirujuk, selain daripada tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana tafsiran-tafsiran mereka ini tidak akan lari daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang utama, Khulafa'ur Rashidin, yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafa'ir Rashidin al-Mahdiyyin, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi
bila kita tambah di sini, bila kita sebut tentang pemahaman sahabat, pemahaman salaf, jadi manhaj salaf, pemahaman sahabat Nabi, salafus salih, salaful ummah, maka dia bukan terhenti kepada semata-mata dakwaan yang hanya intisab. Dipanggil dakwaan intisab ni maknanya dia hanya menisbahkan diri, ataupun dia hanya menamakan diri atau menamakan kumpulannya dengan penamaan salafi, tetapi dari sudut penghayatan, dari sudut pengamalan, dari sudut praktikal, kadang-kadang orang yang menisbahkan diri kepada salafi itu agak jauh daripada daripada apa-apa sudut yang sepatutnya dia tidak mengabaikan. Maknanya kita di zaman fitnah hari ini, kita di zaman fitan hari ini, kita lihat penamaan salafi itu telah kita katakan telah disalahguna oleh segelintir pihak, sekumpulan manusia ataupun pihak-pihak yang berkepentingan, tidak kira lah daripada mana negara sekalipun dan apa-apa kepentingan mereka. Jadi apa tanggungjawab kita bila kita berhadapan dengan kita berkata klaim yang suka mendakwa mereka salafi, tetapi bila kita tengok dari sudut penghayatan, dari sudut akhlak, dari sudut kita kata rahmat, dari sudut hikmah, dari sudut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari sudut penghayatan, dari sudut apa lagi, dari sudut kita kata dakwah, dari sudut hikmah dalam dakwah, dari sudut kita kata tarahum bainahum, maknanya saling merahmati sesama umat Islam, sesama ahli sunnah, itu kadang-kadang agak jauh. Mungkin disebabkan oleh kita katakan dia berpunca kepada semata-mata intisab, semata-mata menisbahkan diri. Tidak cukup. Tidak cukup. Sebab itu kadang-kadang kita katakan ada orang yang dia menisbahkan diri kepada apa kita kata term atau istilah manhaj salaf, pemahaman sahabat Nabi, salafi, apa yang disebut sebagai salafi dan sebagainya, itu kita tidak boleh terima bulat-bulat apa yang dinisbahkan itu, melainkan kita kena timbang dengan neraca syariat. Sebab sekarang ni banyak orang berkepentingan ataupun yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tertentu, yang mereka menyalahgunakan ataupun mereka kita katakan mengganggu penamaan tersebut dengan kita katakan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Biasalah tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Apa tanggungjawab kita? Itu point dia. Apa tanggungjawab kita adalah kita sendiri yang kena tahu apa yang dimaksudkan dengan manhaj salaf itu. Apa praktikalnya? Maknanya dari sudut kita belajar, dari sudut kita menuntut ilmu, maknanya maksudnya tidak semata-mata kita hanya selesa dengan nisbah atau intisab tadi, hanya dakwa ataupun umpama dia macam ni lah, kita kata pakai uniform atau pakai t-shirt yang tulis salafi saja, ataupun tulis name tag, I am salafi, I am salafi ke, ataupun tulis kat belakang tudung ke, belakang t-shirt ke, salafi, saya salafi. Tak, bukan macam tu. Tidak semudah itu. Seperti mana kita sebelum ini kita sentuh tentang golongan yang mendakwa cinta Nabi, betul tak? Yang mereka kata we love Allah and Rasul, kami cinta Allah dan Rasul, sampai letak dekat t-shirt, kereta, I love Allah. Tak ada masalah. Kita kata sekadar nak menunjukkan, nak ekspresi, menggunakan medium-medium seperti itu, kita kata harus. Tetapi bukan semata-mata slogan, bukan semata-mata kita kata just slogan yang kita kata mudah dizahirkan melalui medium-medium tersebut, tetapi dia lebih kepada penghayatan, praktikal, amalan, yakni kita sendiri, dan juga amalan kita terhadap ahli keluarga kita, amalan kita terhadap sahabat kita, terhadap masyarakat, terhadap kita kata dan seterusnya lah. Maknanya tanggungjawab kita semua sebagai seorang Muslim
Sebab itu kita kena berhati-hati, dan kita kena berwaspada dengan golongan-golongan yang mereka sering menggunakan istilah tersebut untuk mengganggu gugat atau mengkucar-kacirkan, ataupun kadang-kadang mereka datang untuk memecah belahkan barisan ahli sunnah itu sendiri dengan dakwaan-dakwaan mereka yang kadang-kadang jauh daripada kebenaran, yang kadang-kadang kita tengok hanya maknanya menanamkan lagi buruk sangka sesama ahli sunnah, sesama kita kata dalam kalangan ulama, dalam kalangan ahli ilmu, dalam kalangan penuntut ilmu. Yang ini yang kita kena potong, maknanya kita tak boleh kita kata biarkan, maknanya kita jangan layan. Maknanya mungkin ada dalam kalangan syabab, pemuda-pemudi atau pemuda-pemuda yang mungkin terpengaruh, yang itu memang normal lah pada awal, tetapi kita tetap mengajak mereka agar menghayati, lebih-lebih lagi dari sudut akhlak. Sebab ini banyak memang common lah, selalu orang akan buat tuduhan kepada golongan yang kita kata menisbahkan salafi dengan macam-macam tuduhan. Ada yang kita faham tuduhan itu memang tidak berasas, dan ada juga tuduhan-tuduhan yang mungkin disebabkan oleh salah faham daripada golongan yang menuduh ataupun golongan yang menisbahkan diri itu sendiri mungkin ada kekurangan. Ya, kita tak nafikan orang yang menisbahkan kepada diri kepada Islam, Muslim pun ada kekurangan. Betul tak? So itu normal, orang Islam, Muslim yang ada kekurangan. Adakah bila dia ada kekurangan, apa sahaja kekurangan yang dia buat, kita boleh salahkan Islam? Tak ada seorang pun yang setuju, betul? Demikian jugalah bila ada orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salafi, ahli sunnah, kemudian ada kekurangan yang berlaku atau khilaf ataupun kekurangan yang berlaku pada individu tersebut atau kumpulan tersebut, maka itu tak mengganggu gugat sedikit pun manhaj yang mulia. Apatah lagi kita kata agama kita yang mulia ni Islam. Maknanya itu kita kena faham, dan kita kena kita kena ingatkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, bahawasanya bukanlah semata-mata dakwaan, semata-mata intisab, kita berbangga dengan dakwaan nisbah dan sebagainya, tetapi yang lebih penting adalah pengamalan, penghayatan itu. Sebab itu macam contoh kita sebutkan tadi, secara praktikalnya macam mana kita nak menghayati dan nak mengikuti manhaj salaf ni adalah dengan kita mengenali golongan yang pertama yang berada di dalam barisan paling hadapan dalam kalangan manhaj salaf ni, iaitu sahabat Nabi. Maknanya kita punya ilmu pengetahuan tentang agama ini, kita kena pastikan sumbernya itu datang daripada mereka. So macam kita belajar, kita tahu ini adalah tafsiran yang datang daripada sahabat Nabi. So kita betul-betul yakin, seperti mana kita kenal ibu bapa kita, seperti mana kita kenal anak kita sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya Allah Ta'ala sifatkan dalam Al-Quran, orang yang Allah Ta'ala beri Al-Kitab, yakni Ahlul Kitab, mereka itu mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi bezanya Ahlul Kitab, mereka kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka dah kenal Nabi itu dengan seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Apa makna seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri? Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kata ulama tafsir, maknanya mereka tahu tanda-tanda Nabi Muhammad SAW, sama ada tanda yang zahir ataupun tanda yang batin. Maknanya tanda yang zahir ni apa tanda yang ada pada tubuh badan Nabi SAW, tanda-tanda nubuwah, kenabian, dan apa yang ada tanda-tanda yang berbentuk maknawi, iaitu tanda-tanda seperti yang terkandung dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka tahu detail. Seperti seorang bapa mengenali anaknya. Maknanya seorang bapa mengenali anaknya, maknanya kita tahu anak kita ni dia ada tai lalat kat mana. Anak kita yang kita bela dia daripada kecil, kita tahu dekat mana dia punya tanda lahir. Seperti itu. Kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Kita tahu bila waktu yang dia okey, bila waktu yang dia tak okey. Maknanya seperti alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Maknanya nak bagi tahu di sini, ya, kita nak mengenali maknanya golongan yang
paling mulia, yang pertama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi daripada kita mengenali anak-anak kita. Dan demikian juga para sahabat Nabi, lebih lagi kita kena kenal berbanding dengan anak-anak kita sendiri. Itu secara praktikal ya. Maknanya sahabat Nabi dan sebagainya itu, mereka adalah golongan yang kita perlu maknanya kita letakkan fokus dalam pembelajaran kita, dalam apa bidang sekalipun. Dalam bidang agama yang kita belajar, fokus kita adalah kita mengenali mereka, supaya kita akan dapat maknanya secara praktikal, maknanya kita dapat mengambil contoh dan tauladan seperti yang ada dalam prinsip yang keempat nanti insya-Allah. Dan kemudian kita nak supaya kita bukan semata-mata menisbahkan diri kepada pemahaman sahabat Nabi itu, tetapi kita tidak kenal sahabat Nabi kan? Itu agak merugikan, agak merugikan. Dan kita tak, macam kita kata orang Islam yang dia hanya claim dia Muslim tapi dia tak praktis, dia tak praktis Islam, tapi semata-mata Islam pada IC atau KTP kan, dalam bahasa Islam di KTP sahaja. Tak cukup. Baik, itu tambih peringatan tentang perkara yang berkenaan dengan intisab kepada manhaj salaf atau kepada manhaj para sahabat Nabi. Sebab bila kita dah ada satu prinsip kan, benda ni prinsip dalam agama yang kita perlu tekankan ke dalam diri kita dan juga dalam diri anak-anak kita. Maknanya agama yang mana yang kamu nak ikut kan? Dalam diri kita, agama apa yang kita nak ikut? Agama siapa yang kita nak ikut? Itu persoalan dia kan? Kerana orang yang beragama hari ini ramai. Betul tak? Orang yang beragama hari ini ramai. Dan macam-macam kita tengok korupsi yang juga datang daripada orang agama. Kita tak payah cakap orang yang tidak beragama. Masalah sekarang ini kita melihat penyelewengan, korupsi datang juga daripada orang yang menisbahkan diri kepada agama. Yang tu yang kita katakan, baik, persoalannya di sini, agama yang mana kita nak ikut? Orang yang beragama macam mana kita nak ikut? Kalau kita tanya orang ini, dia akan sebutlah orang ini, orang itu, ini, orang ini, fulan, alan. Tetapi kita sebagai orang yang mengaku kita nak ikut manhaj salaf, kita dengan spontan kita akan cakap agama yang dibawa oleh Muhammad Ibn Abdullah, agama yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, agama yang dibawa oleh Umar bin Al-Khattab, agama yang dibawa oleh Uthman bin Affan, agama yang dibawa oleh Ali bin Abi Talib, agama yang dibawa oleh Ibn Abbas, agama yang dibawa oleh Ibn Mas'ud, agama yang dibawa oleh para sahabat Nabi. So kat situ kita kena didik diri kita dan juga anak-anak kita, anak-anak kita hari ini. Baik, firm, maknanya kat situ firm tu dia tak ada kita kata ruang kosong dah. Kat situ kita dah tutup dengan, kalau kita dah letak itu standard kan, standard kita kan. Maknanya ini agama aku ikut manhaj salaf ni, agama macam ni, agama yang mesti kena pemahaman dia, praktikal dia, tatbik amalan dia itu mesti bersumberkan daripada sahabat Nabi. Situ kita kata firm tu. Maknanya dia takkan goyah setelah itu. Kemudian mungkin akan datang persoalan-persoalan lain, mungkin orang akan datang kan. Ini akan datangkan sedikit beberapa kekeliruan atau persoalan. Sebahagian golongan dia kata, kalau macam tu habis tu kamu tak ikut mazhab lah. Dia kan? Dia kata kalau kita nak ikut manhaj salaf ni, dia kata kita tak ikut mazhab lah. Kan? Ini semua golongan ini tuduhan. Mereka kata golongan salafi ataupun ahli sunnah ataupun apa yang mereka mendakwa mengikut manhaj salaf ini, mereka ini golongan yang memerangi mazhab, anti mazhab, tidak suka kepada mazhab. Sebenarnya kita katakan apa yang kita sebut istilah manhaj salaf itu, dia merentasi semua mazhab yang ada dalam Islam. Maknanya mazhab yang mu'tabar. Semua mazhab yang mu'tabar terangkum di dalam term kita kata salaf ataupun manhaj salaf itu. Yang tu kita kena bagi, kita kena educate masyarakat. Sebab ini yang selalu yang mereka kata, habis tu kamu golongan ini, kamu ini tak mau ikut mazhab, kini anti mazhab dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya kita katakan
istilah manhaj salaf itu, atau disebut mazhab salaf itu, dia lebih luas, merangkumi seluruh mazhab yang ada dalam Islam. Maknanya merangkumi mazhab para sahabat. Betul tak? Kita mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, mazhab Uthman, mazhab Ali, yang mana mereka semua adalah mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab, apa maksud mazhab? Mazhab ni maknanya satu jalan untuk memahami agama. So mazhab-mazhab yang muktabar, kita tak boleh bataskan hanya pada 4 mazhab itu sahaja. Kerana sebelum mazhab yang 4, ada lagi mazhab-mazhab yang kita kata lebih lebih utama. Dan 4 mazhab yang muktabar, 4 mazhab yang muktabar ni mazhab Hanafi, yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijrah. Kemudian mazhab Maliki yang dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, itu Imam Daril Hijrah. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, yang wafat 204 Hijrah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wafat 241 Hijrah. Yang mana 4 mazhab ini, kalau kita tengok daripada mana sumber mereka, satu-satu, kalau kita kaji tentang 4 mazhab ni, satu persatu sumber mereka. Contoh Abu Hanifah, beliau ambil daripada siapa? Kalau kita akan lihat, Imam Abu Hanifah, beliau bukan buat mazhab sendiri, bahkan beliau mengambil pemahaman mazhab beliau itu daripada ashab Ahlul Kufah, iaitu ashab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Maknanya mazhab Abu Hanifah itu, maknanya pemahaman yang datang daripada sahabat Nabi juga. Kemudian Imam Malik juga ambil daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar, maknanya sahabat Nabi juga. Kemudian mazhab Syafi'i juga ambil daripada Imam Malik. Kemudian disepadukan dengan ashab Imam Abu Hanifah yang juga daripada madrasah Ahlul Kufah, iaitu dalam kalangan ashab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga ambil daripada Asy-Syafi'i, dan ambil daripada ashab-ashab, kita kata dalam kalangan mereka yang belajar daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga guru-guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau kita nak tengok satu persatu, kesemuanya itu mereka adalah mewakili mazhab salaf. Maknanya imam 4 mazhab itu sendiri bermazhab salaf. Mazhab salaf. Jadi orang yang ikut mazhab salaf, dia automatically dia ikut imam 4 mazhab. Betul tak? Tapi kalau kita hanya bataskan, saya nak ikut imam satu imam je, Imam Asy-Syafi'i saja, jadi dia salah kat situ. Kerana yang diperintahkan oleh syariat adalah kita mengikuti Nabi SAW sebagai ikutan yang tulen, ikutan yang hakiki Nabi SAW, dan mengikuti manhaj para sahabat. So manhaj ni dia bukan mewakili seorang individu, dia adalah pemahaman ijma' yang datang daripada golongan yang bersahabat dengan Nabi radhiyallahu anhum. Itu disebut manhaj, ataupun disebut mazhab salaf, kan? Jadi kalau orang yang dia ikut mazhab salaf ni, dia betul-betul faham, dia automatically akan ikut imam 4 mazhab tu ni. Sebab imam 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka pun melarang untuk bertaklid kepada mereka semata-mata. Bahkan mereka suruh, mereka perintahkan anak-anak murid mereka, orang yang ikut mereka, supaya jangan bertaklid kepada mereka, tetapi bertaklid ataupun rujuklah daripada mana mereka ambil, ikutlah sumber apa yang mereka ambil. Itu kita sebut mazhab salaf. Itu kita kena faham. Sebab itu Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, bila ditanya, adakah dia macam ni, orang yang ikut mazhab salaf, manhaj salaf, dia takkan sesekali meremehkan mana-mana imam yang ada dalam 4 mazhab. Betul tak? Dalam masa yang sama, dia akui bahawasanya imam yang 4 mazhab tu, setinggi mana kedudukan mereka, mereka tidak maksum. Kalau kita kata imam 4 mazhab tu maksum, kita macam Syiah, tak ada beza. Betul? Tak ada beza. Sebab kita kata Nabi SAW saja maksum. Even sahabat Nabi kan, yang secara individu, so Abu Bakar secara individunya pun tak maksum.
Umar secara individunya pun tak maksum. Uthman secara individu pun tak maksum. Ali secara individunya pun tak maksum. Tetapi kesepakatan mereka yang empat dan kemudian sahabat-sahabat Nabi itu maksum. Itu disebut ijma'. Itu disebut manhaj salaf. So kita kena fahamkan kepada masyarakat, bila kita sebut manhaj salaf tu, dia sebenarnya merujuk kepada ijma'. Maknanya kalau lah dah orang memang allergi betul dengan perkataan manhaj salaf ni, tak apa, kita tak payah pakai. Betul tak? Apa dia? Kalau Wahabi itu istilah yang mereka gunakan untuk merujuk kepada dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang juga menyeru kepada manhaj salaf. Dia juga tak menyeru, dia tak buat mazhab baru. Dia juga salah seorang pengikut dalam mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Antara kita kata ulama yang dalam fiqhnya itu dia melazimi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi dia tidaklah mengikuti seluruh pendapat Imam Ahmad tu. Dia ada juga maknanya ijtihad. Dan dia sama macam ulama-ulama yang datang pada zaman dia, yang nak ajak orang kembali kepada mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu, dan bukan semata-mata mengikuti mazhab yang dibataskan pada tokoh tertentu. Yang itu yang kita tak boleh, maknanya kita dilarang. Maksudnya salah tu technically maksudnya sahabat ke atau satu mazhab ke atau macam salaf itu? Kalau masyarakat bertanya lah. Salaf itu apa maksud dia? Maknanya secara kita kata secara ringkasnya, kita katakan salaf itu mewakili kumpulan sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti, seperti mana yang ada dalam surah At-Taubah ayat 100. Terus bawa di ayat Al-Quran. Senang kan? Mana dalam ayat Al-Quran yang Allah Taala suruh kita ikut salaf? Yani was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Itu salah satu ayat. Kalau dia tak cukup, kita boleh bawa ayat yang lain lagi. Apa dia? Contoh ayat yang paling mudah apa? Surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bagi tahu dekat dia apa maksud kita minta jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tekankan kepada dia pada an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau, yakni Allah, berikan nikmat kepada mereka, yang ditafsirkan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam surah An-Nisa ayat 69. Okey, itu mentafsirkan siapakah an'amta alaihim dalam surah Al-Fatihah yang kita baca tu. Surah An-Nisa ayat 69 itu dia mentafsirkan. So dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah kata siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin dalam kalangan nabi-nabi, was-siddiqin dalam kalangan siddiqin, wasyuhada iaitu para syuhada, was-salihin. So sahabat dekat mana? Nabiyin confirmkan lah. Betul tak? Dekat mana? As-Siddiqin. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah As-Siddiqah. Bahkan semua sahabat Nabi termasuk dalam kalangan Siddiqin. Wasyuhada, sahabat Nabi, dalam kalangan sahabat Nabi. Kita pergi Madinah, kita akan kalau ada travel yang akan bawa pergi ziarah makam syuhada Uhud. Itulah syuhada yang paling utama, ahli Badar, Uhud dan juga syuhada Badar. Baik, was-salihin itu para sahabat Nabi. Was-salihin jangan kita faham figura-figura zaman sekarang. Okay. Ini masalahnya bila kita salihin dia, dia nampak dia terus bayang apa yang serban besar yang duduk menyanyi melambai-lambai dalam TV tu, itu salihin. Salah lah. Salihin dia nampak apa dia ustaz selebriti yang dia suka. Tak betul.
Tak, kita kena bagi tahu siap-siap. Kita kata bukan itu. Kalau itu yang kamu tengok, kamu akan menangis. Apa maksud kamu akan menangis? Kamu akan menyesal. Betul tak? Kerana apa? Kerana yang ada hari ini mereka tak terlepas daripada penyelewengan, mereka tak terlepas daripada hawa nafsu, daripada tokoh tambah dalam agama, daripada perkara-perkara yang menyeleweng. Sedangkan yang mereka yang sudah meninggal dunia, iaitu para sahabat Nabi, mereka itulah orang yang utama yang kita, bila kita sebut salihin, orang saleh, itulah yang perlu berlega dahulu pada pemikiran kita. Betul tak? Yang tu cabaran kita hari ini. Macam mana kita nak, kan sekarang kalau kita tanya orang awam, itu siapa orang soleh? Dia akan kata fulan dan alan. Dia pun akan tunjuklah gambar, inilah orang soleh. Kan? Inilah orang soleh yang pakai serban ini, yang pakai macam ni, yang ada tasbih gantung besar-besar dekat dia punya leher. Ini orang soleh. Sebab dia nampak penampilan. Tak, kalau orang awam memanglah kita kata tak nafikan, kita pergi mana-mana pun mereka kata ni orang soleh. Tapi kalau orang yang dia nampak pakaian pun tak ada pakai serban, pakai pun t-shirt saja, pakai saja kemeja biasa saja, tak pakai kopi, ni bukan orang soleh. Kan? Sebab dia dah set pada minda dia itu, maknanya orang soleh itu mesti penampakan dia ataupun penampilan dia macam ni. Sedangkan dalam agama kita kena faham yang betul, yang sahih cara kita berfikir. Orang soleh yang pertama kita kena faham sahabat Nabi ya. Lepas para nabi siddiqin, lepas nabi-nabi, yakni rasul, para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Orang yang kita tengok hari ini pun, contoh yang kita nampak hari ini, ustaz ke, ustaz selebriti ke, tak kira lah. Ada sekarang orang ni dia bahagi pula ustaz biasa, ustaz selebriti. Tak tahulah takrif dia macam mana. Mungkin dia nak capai tahap ustaz selebriti tu, mungkin followers atau viewers dia, follower dia mungkin kena juta ke atau 500,000 ke paling minimum kan. Kalau setakat 100 orang, 200 orang belum sampai tahap selebriti lagi lah kan. Tapi kita bersyukurlah, alhamdulillah kan. Sebab apa? Sebab kita kata tak semestinya orang yang diberikan, yalah itu satu nikmat. Maknanya pengikut yang ramai ni memang satu nikmat, dan dia juga boleh jadi satu azab. Dia boleh juga satu imtihan, ibtila, ujian, bala, ataupun boleh juga jadi sampai tahap kita takut dan bimbang, jadi istidraj, menarik orang itu secara perlahan-lahan ke lembah kebinasaan. Itu yang paling kita takut. Tapi ala kulli hal, istilah-istilah ataupun pemahaman orang yang macam tu kita kena letak tepi. Kita kena clearkan dengan kita bagi tahu tentang, kalau kamu sebut orang soleh ni, kamu kena faham mereka ni sahabat Nabi dulu. Even ustaz kamu yang kamu agungkan, yang kamu suka, yang kamu tak kira lah ustaz ke, habib ke, fulan dan alan ke, tak kira lah siapa pun, dia pun wajib ikut sahabat Nabi. Kalau dia tak ikut sahabat Nabi, akidahnya, pemahamannya, kemudian dari sudut metod, manhaj dalam beragama, ibadatnya, dari sudut kita kata akhlaknya, maka dia tidak ada nilai. Dia tak ada nilai dalam agama selagi mana dia tak ikut golongan yang Allah Ta'ala perintahkan untuk ikut. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Itu dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebutkan tentang jika mereka beriman. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seperti mana yang kamu beriman, seperti mana para sahabat Nabi beriman, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapat petunjuk. So syarat untuk kita dapat petunjuk adalah kita ikut sahabat Nabi, kita ikut generasi sahabat Nabi. Bila kita kata kita ikut sahabat Nabi, kita kena faham bukan ikut pendapat sahabat Nabi by individu. Ini pun kena faham juga. Tetapi ikut sahabat Nabi itu maksudnya ikut manhaj mereka, ikut metod mereka dalam memahami agama, ikut macam mana mereka cinta Nabi. Kan nak mudah lagi kan. Sekarang ni orang semua cinta Nabi, tapi cinta ni Ana selalu teringatkan pesanan daripada guru kami, bila setiap kali datangnya Maulid Nabi, musim Maulid Nabi, dia akan bagi peringatan, tazkirah. Dia kata, kamu ni nak jadi orang yang cinta Nabi ni, kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak cinta Nabi macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ataupun kamu nak pilih jadi orang yang cinta Nabi macam Abu Talib.
Pilih. Ada dua saja cara cinta. Maknanya bagaimana dua tokoh ini menzahirkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Abu Bakar. So Abu Bakar, cinta dia adalah cinta yang hakiki. Cinta dia adalah cinta yang berbukti, dan cintanya adalah cinta yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia cinta yang dibuktikan dengan ittiba. Kerana dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyalahi apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak melakukan perkara yang berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutabaah, dia ikut betul-betul Sayyidina Abu Bakar. Dan kecintaan dia itu dibuktikan dengan pengorbanan. Dengan pengorbanan di harta dan nyawa dia, jiwa dan raganya diserahkan kepada Allah SWT semata-mata untuk memperjuangkan apa dia kita kata dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak gentar sedikit pun apabila ada orang yang meragui tentang perkhabaran yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Antaranya apa yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang baru lepas disambut kan. Baru lepas disambut. Sedangkan kita tak diperintahkan untuk disambut pun. Tetapi kalau kita ambil peringatan, tak ada masalah. Ambil peringatan tidak menjadi masalah. Tetapi bukanlah ada satu perayaan yang perlu disambut sebenarnya. Jadi pilih macam mana Abu Bakar, kaji, teliti macam mana sahabat-sahabat Nabi mereka cinta Nabi. So mereka membuktikan dengan mutabaah, ikutan mereka kepada Nabi SAW. Adapun Abu Talib, cintanya memang kita tak nafikan bukan cinta yang dibuat-buat, tetapi cintanya itu datang daripada lubuk hatinya juga. Tetapi cintanya itu hanyalah cinta yang bersifat tabi'i. Hanya cinta yang kita katakan hanya disebabkan oleh keturunan, nasab. Kerana Muhammad itu adalah anak saudaranya yang dia sayang, yang dia bela selepas kematian bapanya atau kematian datuknya. Maka cinta Abu Talib itu adalah cinta yang kita kata cinta tabi'i. Maknanya cinta yang ada pada setiap orang yang ada keturunan, yang ada hubungan nasab. Maka itu tidak ada apa-apa kelebihan sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan cinta Abu Bakar tadi. Zahir. Cinta zahir. Cinta yang zahir semata-mata. Tak nafikan dengan kecintaan Abu Talib itu ada sesuatu yang dia dapat di dunia, iaitu apa yang dipuji, di pembelaan dia terhadap Nabi SAW dalam beberapa isu ataupun beberapa peristiwa. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal tersebut tidak dapat menyelamatkan Abu Talib daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Walaupun ada nas ataupun dalil yang menunjukkan Abu Talib itu mendapat manfaat dari sudut diringankan azabnya sahaja, tetapi dia tak dikeluarkan daripada neraka. Kerana dalam Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim, hadis yang sahih tentang Abu Talib ini, dia antara individu yang ringan azab dia, dan paling ringan pun dia dipakaikan terompah daripada api neraka dan menggelegak otaknya. Itu saja yang paling ringan. Itu yang ringan. Itu saja. Itu saja kelebihan yang dapat. Tetapi dia tak boleh keluar daripada api neraka. Nampak? Kerana dia mati dalam keadaan syirik. Wal'iyadu billah. Jadi itu kan yang selalu diingatkan tentang pilih kita nak jadi orang yang hanya semata mendakwa, ataupun kita cinta tapi kita tak ikut, ataupun kita nak menjadi orang yang cinta dan kita ikut. Begitu jugalah kita kata dakwah kita kepada para sahabat Nabi, kecintaan kita kepada sahabat Nabi tak semata-mata cukup semata-mata kita kata kita cinta, tapi juga perlu dibuktikan dengan kita mengikuti manhaj mereka dalam beragama. Baik. Jadi Ibnu Abbas kata di sini, Allah telah menjamin sesiapa yang mengikuti Al-Quran bahawa dia tidak akan sesat di dunia mahupun celaka di akhirat. Kemudian beliau membacakan ayat, maka sesiapa yang mengikut petunjukku, nescaya dia tidak akan sesat dan dia tidak pula akan menderita azab sengsara. La yadhillu wa la yadhillu wa la yashqa. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini satu
perhatian kepada kita semua, bahawasanya jaminan ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah dah jamin, maka tiada siapa yang boleh melanggar jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Man yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada sesiapa boleh menyesatkannya. So kat sini kita yakin bahawasanya orang yang mengikuti Al-Quran, mereka yang melazimi Al-Quran, yang menghayati Al-Quran, yang memahami ayat Al-Quran, yang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, yang mempelajari, berusaha untuk mengamalkan, memperjuangkan, menyebarkan, menyampaikan isi kandungan dan ajaran Al-Quran, maka dia mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sesat dan tidak pula akan menderita azab yang sengsara di akhirat kelak. Itu jaminan. Baik, firman Allah Taala lagi, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada-dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Quran huwa shifa'ut tam min jami'il adwa' al-qalbiyah wal-badaniyah wa adwa'id dunya wal-akhirah. Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna daripada segala jenis penyakit hati dan badan, serta segala macam penyakit dunia dan akhirat. Kat situ maksud perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ini, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna daripada segala jenis penyakit hati dan badan. Maknanya di sini Imam Ibn Qayyim nak isyaratkan di sini, apabila seseorang itu punya hatinya itu sejahtera, hatinya itu selamat daripada penyakit-penyakit hati, maka badannya juga akan sihat. Badannya juga akan, kita kata, akan terselamat daripada penyakit-penyakit, sama ada zahir dan batin. Baik, kemudian kat sini kita boleh datangkan satu persoalan. Soalan di sini, tetapi bagaimana dengan orang yang beriman tetapi dia mendapat penyakit? Orang yang baca Al-Quran tapi dia ada penyakit, ramai tak? Ramai. Termasuk kita lah kan. Kita penyakit yang macam mana kita nak faham? Iaitu ujian, satu ujian. Hasan. Itu satu bentuk ujian. Yang maksudnya di sini, maksud Imam Ibn Qayyim ni, penyakit hati yang boleh memudaratkan hati, dan penyakit badan yang boleh memudaratkan badan. Badan di sini maknanya, penyakit badan di sini, al-badaniyah di sini maknanya adalah apa? Yang boleh menjuruskan kepada perkara yang bertentangan dengan syariat. Bila penyakit-penyakit maknanya orang beriman, orang yang maknanya dia melazimi Al-Quran, walaupun dia ada penyakit, tetapi penyakit dia itu akan membawa dia lebih dekat kepada Allah. Betul tak? Tetapi orang yang tak beriman, dia dapat penyakit macam mana pun, dia penyakit dia itu akan menjauhkan dia daripada Allah. Kan? Orang yang beriman, penyakit yang dia dapat akan mendekatkan dia kepada Allah. Dan penyakit bagi orang beriman ini ada banyak fadilat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Antaranya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Antaranya lagi untuk mengangkat darjat, kedudukan penyakit-penyakit. Kita ambil contoh yang mudah. Apa yang Allah uji kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Betul tak? Itu contoh yang paling mudah. Apa yang Allah uji kepada Nabi kita SAW, baginda Nabi kita SAW juga diuji dengan penyakit. Kan? Nabi kita SAW diuji dengan penyakit. Nabi SAW juga disihir, sehingga asbab daripada racun ataupun sihir yang disihir kepada Nabi SAW, ulama bahaskan, ulama sirah bahaskan tentang apa antara punca yang punca secara zahir yang menyebabkan Nabi SAW sakit sebelum wafat itu. Antaranya adalah racun yang Nabi SAW termakan ketika dalam peristiwa Khaybar, kesan dia, dan juga sihir yang dikenakan ke atas Nabi SAW. Nampak? Jadi hatta hamba Allah yang paling mulia, penghulu anak Adam pun diuji dengan kesakitan.
Sebab tu anda tak setuju bila anda pernah pergi satu kedai buku ni, ataupun tak tahulah buku tu ada lagi ke tak, ditulis kat situ, tak tahulah, mungkin kita boleh takwil juga makna. Buku tu tajuk dia Nabi Muhammad tak pernah sakit. Anda pernah tengok tajuk buku tu, Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad tak pernah sakit. Macam tak tepat jugalah, kan? Tak tepat, seakan-akan tak tahulah, seakan-akan, ataupun kita nak katakan ialah Nabi SAW, mungkinlah kita nak kata dia sakit yang kronik ataupun sakit yang boleh memudaratkan risalah, penyampaian tugas sebagai Rasul tu, mungkin tak ada. Penyakit-penyakit yang memudaratkan penyampaian risalah tidak ada. Even sihir pun para ulama sepakat sebutkan, sihir Nabi SAW tu tak memudaratkan atau tak memberi kesan kepada wahyu yang Nabi sampaikan, kan? Tak bagi kesan, kan? Beza dengan kita mungkin letih sikit, buat kerja sikit, main kelas esok dah lupa dah sikit baca ayat Quran, tak betul, bukan kata kat orang lah, kata kat diri kita sendiri, baru angkat kitab, baru angkat barang sikit, esok tu dah letih dah, baca kitab pun tak betul, ngajar pun kadang lupa, anak murid yang tegur pula kita lah. Kita ada kesan pada apa yang kita sampai, betul tak? Orang tanya soalan pun kita dah pening lah, jawab pun kita kadang-kadang jawab pun tak betul juga, sebab letih lah pun, kan, memberi kesan. Tapi Nabi kita SAW, kalau dia ada sakit sekalipun, sakit yang macam mana pun tak memudaratkan penyampaian risalah dia, tugas dia. Itu kita nak faham, kan? Jadi tak betul lah kita kata Nabi Muhammad SAW tak pernah sakit. Tak pernah sakit tu tak betul lah, sebab Nabi-Nabi mereka manusia, mereka juga pernah sakit. Tapi bukanlah sakit mereka tu sampai tahap mereka, satu lagi kata ulama, bukanlah sampai tahap mereka dikuasai oleh nafsu mereka atau dikuasai oleh syaitan. Takkan sampai tahap tu. Macam kita mungkin sampai tahap, mungkin ada yang sampai kena rasuk dengan syaitan dan sebagainya, wal'iyadzubillah, kan? Kerana kita manusia yang maknanya tidak maksum, dan itu juga makna maksum Nabi SAW. Jadi tak tepatlah kalau kita nak kata Nabi SAW tak pernah sakit tu macam terkeluar daripada sifat basyariah, kemanusiaan Nabi SAW. Macam tak tepat, macam tak berapa tepat. Cuma kalau mungkin dia nak buat tajuk tu Nabi SAW, atau nak bagi tahu tentang macam mana Nabi SAW jaga kesihatan tu, lebih baiklah, better dibuat tajuk yang tak macam boleh menimbulkan salah faham lah, kan? Penulis-penulis buku ni pun dia kena hati-hati juga kadang-kadang, kan? Banyak juga kita perasan ada orang yang dia macam overclaim lah, maknanya dia kata ini cara Nabi, ini cara Nabi, ini cara ikut sunnah macam ni, cara Nabi macam ni, cara Nabi buat macam ni, cara Nabi berbisnes lah, cara Nabi gini, kan. Kadang-kadang tidak ada sandaran pun, tidak ada dalil pun, kan. Ingat je dulu, macam ada dulu kita pernah dengar orang yang kata, yang selalu kita sebut dalam kelas kita, orang yang kata nak ikut sunnah ni kena berniaga. Kena berniaga. Habis berhentilah semua, resign semua, berhenti kerja, semua kena berniaga. Sebab itu baru ikut sunnah. Tak betul, kan? Tak betul. Kita kata, sebab kalau kita faham daripada sunnah Nabi, daripada sirah Nabi SAW sendiri, lepas Nabi dah jadi Rasul, Nabi tak berniaga lah. Nabi tak berniaga lah, kan? Sampailah Nabi wafat, Nabi tak berniaga. Nabi fokus pada dakwah. Kalau ikut macam tu, ikut logik macam tu, semua orang kena jadi pendakwah. Betul? Tapi tak ada ulama faham macam tu, kan? Tak ada ulama. Dan Nabi SAW pun tak faham macam tu. Nabi pun tak ada kata dekat Abu Bakar, resign lah, bisnes kamu tu, tak payah berniaga dah. Atau Abdurrahman bin Auf tak payah berniaga dah, Bahkan sahabat-sahabat Nabi, mereka masih lagi tetap berniaga, sehingga ada yang terpaksa mereka bergilir-gilir menuntut ilmu. Macam Umar dengan jiran dia, kan? Umar ada Umar pun berniaga juga, Umar pun ada buat kerja juga. Jadi dia nak cari apa kita kata apa untuk menampung kehidupan dia, dan dalam masa yang sama dia tak meninggalkan menuntut ilmu. Dia bergilir-gilir dengan jiran dia, kan? Apa dipanggil istilah dalam apa ilmu hadis disebut sebagai at-tana'ub, ataupun apa yang disebut sebagai inilah bergilir-gilir dalam menuntut ilmu. Hari ni aku pergi, esok kau pergi, aku tak pergi, aku akan tanya kau apa yang aku terluput, apa yang kau akan sampaikan balik. Tapi sekarang tak perlu lah, kan? Sekarang semua dah ada recording, kan? Boleh tengok recording dah. Tak ada nak tanya-tanya kawan lah, kan? Dia akan tanya kawan tu pada yang kau dapat daripada kelas tu, mungkin lah, kan? Yang tak ada dalam recording yang kau ingat, ataupun tak keluar lagi recording, boleh jadi juga.
kan. Jadi dia tanya kawan dulu kan. Dia kata lambat sangat recording ni. Jadi tanya kawan dulu apa yang dia dah dapat. Okay, itu ada wajah dia kan. Tapi ala kulihat perbezaan zaman tu kan. Dan nak bagi tahu dekat kita cara faham sunnah Nabi itu, maknanya kita tak boleh faham secara pemahaman yang terbatas mengikut sebahagian golongan yang terkemudian ini. Macam tadi kita sebutkan tentang pemahaman tadi. Baik, jadi penyakit yang kita kata badan tadi, maksudnya di sini Imam Ibn Qayyim nak isyaratkan penyembuh yang sempurna daripada segala jenis penyakit hati dan badan. So yang badan tadi tu maknanya penyakit yang boleh memudaratkan amalan, memudaratkan juga akidah, memudaratkan juga hati, memudaratkan kita kata anggota badan kita untuk beramal. Boleh juga dimaksudkan dengan Al-Quran itu dia adalah penyembuh bagi segala jenis penyakit hati dan badan. Bukan bermakna semua penyakit-penyakit yang sama ada diketahui pada zaman itu ataupun yang tak diketahui ataupun yang diketahui zaman kemudian Al-Quran mampu untuk menyembuhkan secara spesifik, bukan. Tapi maknanya secara umum. Kita ambil contoh yang mudah. Kanser, penyakit kanser. Ada tak dalam Quran? Sebut macam mana nak sembuh daripada penyakit kanser. Carilah sampai kiamat tak kena nampak. Penyakit yang simple lah. Kanser tu mungkin kronik kan. Penyakit yang paling ringan. Apa dia? Demam. Dalam Quran tak ada kan secara spesifik, tak ada. Tapi isyarat-isyarat tu kalau kita tadabbur, kita perhati sikit ayat tu, ada mungkin dalam ayat-ayat yang tertentu. Kalau kita tengok perhati lagi dalam ayat-ayat tu, kita buka kitab tafsir mungkin ada. Itu pun based pada riwayat-riwayat hadis mungkin ada. Tapi secara umum dalam Al-Quran tak ada kan. Maknanya Al-Quran, kerana Al-Quran bukan kitab perubatan. Sama seperti mana Al-Quran bukan kitab tarikh, bukan kitab sejarah, bukan kitab sains, bukan kitab medik, bukan kitab perubatan, maka Al-Quran adalah kitab petunjuk. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. So Allah Taala dah sebut jelas, hudan lil muttaqin. Maknanya dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Jadi tetapi kita katakan dalam Al-Quran ni dia adalah penyembuh bagi segala penyakit. Baik, kita bagi tahu dia macam mana praktikal Al-Quran tu jadi petunjuk bagi orang yang ditimpa kesakitan. Ya, kita ambil contoh yang mudah. Orang yang kena satu penyakit. Macam mana contoh Al-Quran menjadi hudan, petunjuk untuk dia, orang beriman, orang bertakwa ketika dia ditimpa penyakit. Yang tu kita kena highlight. Bukan kita hanya highlightkan baca ayat ni sembuh penyakit ni, baca ayat ni sembuh penyakit ni, baca ayat ni letak sini sembuh penyakit ni. Tak, itu kita kan tak nafikan dalam pengamalan ruqyah asy-syar'iyyah diharuskan. Kerana memang ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu masuk dalam kategori ruqyah, ini jampi yang diharuskan. Memang kita tak nafikan. Ada ayat-ayat yang kita boleh baca dan kita maknanya gunakan ayat itu sebagai healing, sebagai penyembuh. Contohnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dinamakan juga surah Asy-Syifa ataupun surah selain daripada surah Al-Fatihah tu kita baca dalam solat kita, surah Al-Fatihah juga disebutkan oleh para ulama antara surah yang kita kata sangat mujarrab. Kalau dibaca oleh seorang hamba itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan, dia akan menjadi asbab untuk menyembuhkan seseorang daripada penyakit. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Az-Zadil Ma'ad tentang pengalaman beliau sendiri. Dan bahkan ramai dalam kalangan ulama sebutkan tentang surah Al-Fatihah. Contoh kan, bahkan bukan surah Al-Fatihah saja, Allah Ta'ala kata satu seluruh Al-Quran. Kalau orang tu dia baca surah, katakan dia baca surah An-Nas kan, dengan penuh penghayatan, dan Allah Ta'ala bagi dia kesembuhan. Boleh Allah Ta'ala akan bagi kesembuhan pada dia daripada penyakit dia itu disebabkan pembacaan dia terhadap surah An-Nas, surah Al-Fatihah, surah Al-Alaq contoh. Ataupun surah-surah ayat-ayat yang tertentu yang ada dalam Quran. Cuma kita nak itu pembahasan yang lain, pembahasan tentang ruqyah ni lain. Tapi kita kena fokus pada macam mana contoh
Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada orang yang ditimpa penyakit. Dan kita bincang kat sini, Imam Bukhari sebut tentang penyakit kan. Macam mana contoh praktikal dia? Sebenarnya ini yang jarang ditengahkan, jarang ditekankan, jarang diketengahkan. Iaitu bagaimana petunjuk Al-Quran itu dia membimbing seorang penyakit itu supaya sentiasa melazimi perintah Allah walaupun dalam keadaan dia sakit. Itu contoh bagaimana Al-Quran membimbing, Al-Quran memberi petunjuk kepada seorang individu yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkena penyakit. Ambil contoh yang mudah, seorang individu dia kena penyakit yang tertentu, dia bersabar, dia beriman dengan takdir Allah, dia mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah, ihtisab. Dia tidak pergi jumpa bomoh, itu praktikal dia. Dia tidak pergi jumpa bomoh, maknanya dia tidak menyalahi syariat dalam setiap keadaan, sama ada dia sihat ataupun dia sakit. Kalau dia sihat tu dia memang anti bomoh. Bila dia sakit pun lagi dia anti bomoh. Kan? Saudara mara dia datang, pergilah you kan, pergilah dekat dia bedah batin lah, macam-macam kan, bedah batin dia kata ni baguslah, ini pergilah jumpa ustaz tu, dia boleh buat macam ni dia. Kemudian ada yang pula datang, dia kata saudara saya ni dia boleh scan, dia boleh scan, dia nampak sebenarnya penyakit ni sebenarnya ada jin kat kamu, ada 5, 6, 7 jin bertandang dekat badan kamu, dia nampak, jadi kamu kena pergi merawat, kena pergi buang. Ada pula tuduh saka pula, ni semua ada saka 7 keturunan pula, saka ni kamu kena keluarkan daripada ustaz ni. Itu adalah contoh-contoh bagaimana seseorang itu kalau dia tidak menghayati petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Disebut petunjuk dalam Al-Quran itu termasuklah apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam sunnah. Mana apa yang Nabi sebut tentang tak boleh datang jumpa bomoh, tak boleh percaya apa yang bomoh cakap, man atakahinan fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau siapa yang barang siapa yang mendatangi kahin ataupun bomoh ataupun tukang tilik atau tukang pawang dan sebagainya, dia bertanya tentang sesuatu kemudian dia membenarkan apa yang dicakapkan oleh bomoh itu, maka dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian riwayat lain tak diterima solatnya 40 hari 40 malam, dan ancaman-ancaman yang lain yang Nabi SAW kata Nabi tak mengaku umat dalam kalangan orang yang mengamalkan sihir, orang yang mengamalkan perbomohan. Dia betul-betul faham dan dia betul-betul amalkan Quran. Itulah maksudnya dia mendapat petunjuk. Walaupun dia sakit, dia tak terjerumus dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, seperti perkara-perkara syirik, perkara-perkara muhdatsatil umur, bid'ah dalam agama, maksiat dan seangkatan dengannya. Itu maksud dia yang kita kena faham dan kita perlu tekankan. Maknanya biarlah sampai ada sebahagian ulama dalam, kalau kita baca dalam biografi ulama-ulama salaf kan, bagaimana mereka lebih rela kan untuk maknanya bersabar dengan kesakitan yang Allah Taala uji mereka itu, berbanding dengan apa yang kenikmatan yang mereka mungkin dapat dengan cara ataupun sesuatu yang menyalahi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok penghayatan ini, penghayatan terhadap Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna daripada segala penyakit, jenis penyakit hati dan badan ni. Kita kena highlightkan pada penghayatan dari sudut Al-Quran itu dia adalah kitab yang memberi petunjuk kepada orang beriman, orang bertakwa dalam setiap keadaan. Situ yang kita kena fokuskan. Bukan hanya semata-mata ayat ini sembuh ni, ayat ini sembuh ni, ayat ini sembuh tu. Ya, kita tak nafikan. Bahkan semua Al-Quran tu tak kira lah ayat mana pun, kalau dia baca dengan penuh penghayatan, dibaca dengan penuh keikhlasan, dan ada asbab-asbab yang lain yang dia cari, yang dia usaha, memang Allah Ta'ala akan mudahkan untuk dia sembuh. Contoh macam surah Al-Fatihah tadi. Ni kalau kita nak buka, nak cari pengalaman-pengalaman orang yang dia sembuh daripada penyakit-penyakit yang tertentu dan sebagainya, daripada bacaan dia terhadap Quran dan sebagainya, penghayatan terhadap Quran tu sangat banyak. Hatta kalau kita katakan walaupun dia tak sembuh secara penuh pun, tapi Allah Ta'ala bagi dia kekuatan untuk
menghadapi untuk kita kata dia terus bersabar di atas agama Allah walaupun dia sakit. Itu kita kena yakin. Maknanya sampailah Allah Ta'ala ambil nyawanya, dia dalam keadaan Allah reda dia, Allah redai, Allah sayang dia, Allah cinta dia, Allah akan ampunkan dosa-dosa, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga, dan Allah akan angkat darjat dia disebabkan apa? Kesabaran dia. Sebab itu ada seorang perempuan ketika zaman Nabi SAW, dia datang jumpa Nabi SAW dan dia ditimpa penyakit yakni as-sar' ataupun penyakit as-sar'u ataupun disebut dirasuk. Maknanya penyakit yang melibatkan kita kata syaitan yang mengganggu. Dan Nabi SAW dia minta supaya Nabi tolong doa dekat dia. Dia minta, ya Rasulullah ud'uni, doakan untuk aku. Tapi Nabi SAW, rahmat baginda SAW, Nabi bagi dia option. Nabi kata, kalau aku doa kau akan sembuh, tapi la in tasbiri ataupun wa in tasbiri falakil jannah. Kalau engkau bersabar, apa maksud engkau bersabar tu? Engkau bersabar dengan atas penyakit yang menimpa engkau. Maknanya engkau tidak merungut kerana penyakit engkau itu, engkau tidak menyalahi syariat ketika engkau dalam keadaan sakit tersebut, engkau bersabar, maka engkau akan dijamin untuk mendapat masuk syurga. Kerana perempuan tu, yang kita tengok balik dalam riwayat tersebut, wanita tersebut, dia bukanlah semata-mata dia nak minta Nabi SAW sembuhkan, tetapi kerana dia bimbang aurat dia terbuka. Kerana dia bimbang aurat dia terbuka. Subhanallah. Dan cuba tengok macam mana generasi yang dididik oleh Nabi SAW ketika itu, yakni sahabat-sahabat ini, sahabiah, para sahabat yang mereka ini adalah golongan yang terbaik. Cuba tengok, dalam keadaan sakit mereka masih lagi fikir tentang aurat. Maknanya nak jaga syariat Allah, nak jaga syariat Allah, nak jaga hubungan mereka dengan Allah SWT, nak jaga apa yang Allah perintahkan. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu, kalau kamu bersabar, maknanya kau akan dapat syurga. Kau akan dapat syurga. Jadi itu kita kata ujian, dan juga maksud yang kita boleh fahami daripada perkataan Imam Ibn Qayyim. Kalau kita nak huraikan, nak elaborate lagi apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan Al-Quran itu merupakan penyembuh yang sempurna daripada segala jenis penyakit hati dan badan, serta segala macam penyakit dunia dan akhirat. Maknanya kita sebutkan tadi, bukanlah bermakna orang tu bila dia baca Quran dia terus selamat daripada segala penyakit. Itu mustahil. Tapi itulah yang kalau kita tengok orang dulu-dulu ataupun sebahagian golongan-golongan yang tertentu ini, itulah yang mereka canangkan. Kamu nak kaya kan? Macam tu juga istilah. Kalau kamu nak kaya, takkan miskin, takkan fakir, takkan susah. Kalau niaga nak untung saja. Penyakit orang kita, sebahagian orang kita, segelintir orang kita ni, kalau niaga dia nak untung saja. Dia kalau boleh tak nak istilah rugi. Sedangkan mana ada kalau kita tanya semua orang berniaga, mana ada kata mustahil macam ni. Ini MLM. Ini janji-janji syaitan yang tak pernah, tak ada rugi langsung, mustahil. Kan? Ya, kita kata kalau orang yang berniaga pun dia tahu dia bukanlah berniaga tu dia akan sentiasa untung, dia akan mengalami juga kerugian. Dia akan pasang surut, akan rugi, akan untung balik, akan rugi, akan untung balik, akan untung balik, akan rugi balik. Dia akan berlaku, kita kata sunnatullah kat situ. Sebab itu sama juga macam penyakit dan sihat. Dalam keadaan sihat dan sakit, kita tak akan sentiasa sihat. Betul tak? Bila nama manusia, kita tak akan sentiasa sihat. Kita akan sakit, kemudian kita akan kembali sihat semula, kemudian akan sakit balik, kita akan sihat, akan kembali sakit balik. Sebab itu proses bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak tahu adakah kita ini betul-betul menghambakan diri kepadanya, ataupun semata-mata kita hanya menghambakan diri kita kepada nafsu kita ataupun kepada selain Allah. Wal'iyadzubillah. Kat situ kita kena faham maknanya sebahagian golongan ni dia kata kalau kamu baca ayat ni kamu takkan sakit langsung. Itu tipu kan. Kalau kamu baca ayat ni kamu takkan rugi langsung. Kalau kamu berniaga kamu akan sentiasa untung. Kalau kamu pakai minyak wangi ni, kamu baca ayat-ayat ni, semua orang akan suka kamu. Takkan ada orang benci. Bohong.
Buka Quran, Nabi-Nabi dan Rasul orang yang paling dibenci oleh masyarakat mereka. Mula daripada Nabi Nuh AS diutuskan, masyarakat dia tuduh dia gila, tuduh dia sesat. Ada orang benci awak Nabi Nuh. Tak ni ke kita kata? Apa kekurangan dia? Kan? Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dibenci oleh masyarakat dia sendiri, orang kampung dia sendiri. Bahkan Nabi Isa AS, ada perkataan yang famous daripada Nabi Isa AS yang dinukilkan dalam riwayat-riwayat Israeliat, dalam Bible sendiri masih ada perkataan tentang apa? Nabi Isa kata setiap nabi itu pasti dimusuhi ataupun pasti tidak dihargai di kampungnya sendiri. Setiap nabi yang diutuskan. Sebenarnya kalau kita cross check balik, perkataan itu betul, sahih, kerana menyamai apa yang Nabi SAW disebutkan kepada Nabi oleh Waraqah bin Nawfal ketika Nabi SAW baru dapat wahyu. Dalam hadis yang terawal dalam Sahih Bukhari, kata Waraqah bin Nawfal, tidak ada seorang lelaki yang bawa seperti apa yang kau bawa melainkan illa udiya, pasti akan dimusuhi, pasti akan disakiti. Sebenarnya perkataan itu lebih kurang macam sama dengan perkataan Nabi Isa AS, yang maknanya yang dikatakan tidak ada seorang nabi pun yang dihargai di tempatnya sendiri, di kampungnya sendiri. Itu sebenarnya kita katakan perkataan itu betul, terutamanya bagi orang-orang yang bawa dakwah, orang yang bawa islah, mereka takkan dihargai di tempat asal mereka. Sebab itu mereka akan keluar. Itu sunnatullah. Para nabi dan rasul macam itu, mereka akan keluar daripada tempat mereka sendiri. Mereka akan dimusuhi, dibenci. Jadi kita kata itu nabi-nabi dan rasul dibenci. Dan ada waktu yang mereka bila mereka dah disukai oleh kaum mereka pun masih lagi ada orang yang tak suka juga. Kan Nabi SAW pernah tawarkan diri dia kepada ataupun kepada seorang wanita, kan, yang mana seorang perempuan itu menolak maknanya pinangan Nabi sebab dia tak suka dekat Nabi. Kan? Cuba bayangkan Nabi SAW ditolak pinangan dia. Dalam riwayat yang sahih tentang peristiwa tersebut, maknanya Nabi SAW pun tak disukai. Mana-mana ada orang yang tak suka Nabi SAW. Maknanya sama ada secara tidak disukai itu kerana atas dasar syariat ataupun atas dasar peribadi orang itu. Itu bayangkan kan, tiba-tiba kita nak dakwa orang semua suka kita. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Ridhan nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia, yakni orang suka dekat kita ni adalah matlamat yang tak mungkin dicapai. Ghayatun la tudrak. Sebab itu Imam Syafi'i, perkataan tu memang perkataan yang hakim, perkataan yang penuh hikmah. Menunjukkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala faham berdasarkan apa yang beliau tadabbur dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dia kata redha manusia itu matlamat yang tak mungkin boleh kita capai. Sebab kita memang nak cari keredaan orang memang tak mampu, tak akan boleh lah. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi pun tak boleh. Itu logik dia. Nabi-Nabi manusia yang paling sempurna. Bukan sempurna dari sudut akhlak saja, sempurna dari sudut apa kita kata zahir dan batin mereka pun tak ada orang semua dia boleh menyebabkan semua orang suka. Apatah lagi kita yang tak ada apa ni. Tu kita kata pelik tu kan. Dia bagi ayat ni dia kata semua orang akan suka. Tak ada, bos pun akan suka, akan bagi naik gaji lah apa semua kan, gini kan, semua takkan benci, takkan ini. Itu kita karut lah, kita karut. Baik, yang tu kita perlu bersihkan daripada pemahaman, maknanya pengamalan Al-Quran itu dari sudut kita kata hanya nakkan kepada imbal balas ataupun nakkan imbalan yang tertentu, itu kita perlu bersihkan. Maknanya bukan macam tu caranya, macam kita sebutkan tadi, apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala penjelasannya. Baik, kemudian firman Allah ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. So ayat ni penting. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa tilawatul kitabi haqqa tilawah takunu bi qiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi.
wal 'amali bihi kama fassarahu bidzalika as-sahabah wat tabi'un. Maksudnya pembacaan Alkitab. Bila kita sebut tentang Al-Quran ini adalah sumber penyucian jiwa, pembacaan Al-Quran, pembacaan Alkitab yang dimaksudkan dengan haqqa tilawati. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang membaca Alkitab, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar pembacaan, haqqa tilawati. Kat sini pun kita kena bersihkan pemahaman. Kita kena buang pemahaman yang salah tentang makna membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Sebab hari ini sedihnya apabila kita melihat pemahaman sebahagian masyarakat ini, bahkan ramai dalam kalangan masyarakat memahami baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan itu hanya terbatas pada bacaan yang hanya melihat pada bacaan dari sudut tajwid semata-mata, yakni menjaga makharijul huruf, ahkam tajwid semata-mata. Dan lebih menyedihkan, mereka yang menyangka bacaan Al-Quran dengan benar-benar bacaan itu hanyalah dengan melagukan, ataupun dibaca dengan tarannum semata-mata, dilagukan, sehingga mereka beranggapan orang yang sedap bacaannya itulah orang yang paling benar bacaannya. Ini adalah salah faham yang kita perlu berbetulkan. Dan ini sangat susah kita nak betulkan. Ini memang susah lah, memang tak mudah. Sebab benda tu dah menjadi darah daging. Kalau kita tegur, kalau kita cuit sikit, kita akan kena balik. Kita cuit sikit je satu, kita akan kena 50 kali. Kita akan dituduh tak suka Al-Quran, kita akan dituduh macam-macam lah. Dengarlah nasihat anda ni kerana kita dah pernah kena dulu. Bukan kita niat kita nak suruh orang tak baca Al-Quran, tetapi bila kita cuit sikit, orang tuduh kita macam-macam. Wallahul musta'an. Tapi kita bukan nak ungkitlah benda tu, tapi kita tetap kena sampaikan. Kita kena tetap sampaikan bahawasanya yang dimaksudkan dengan haqqa tilawah, pembacaan Al-Quran itu yang dengan sebenar-benar bacaan adalah, tengok Syekh kata apa? Berlaku dengan membaca. Kalau orang tak baca Quran, memang kita pun kata tak betul lah. Kita menggalakkan orang baca Quran, kan? Tetapi bukan hanya baca. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, memahaminya. Yang keempat, mentadabburinya. Yang kelima, beramal dengannya. Yang kelima tu paling susah sekali. Yang ada cerita ada poster dibuat kan. Kalau setakat baca, hafal, baca dengan hafal tu, dia akan dapat macam-macam anugerah. Orang akan angkat hafal, membaca Al-Quran. Tapi part dekat amal tu dibuat poster masuk dalam penjara. Dia ada dua gambaran yang diberikan. Kalau kita tengok dalam sejarah, orang yang hafal Quran ramai, orang yang boleh baca Quran ramai, tapi orang yang nak mengamalkan Quran, orang yang nak menyeru kepada pengamalan Al-Quran, ini selalunya akan disisik, selalunya akan dimusuhi, akan dibenci. Itu maksud penjara tu, maksudnya dimusuhi, dibenci, dan akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang pelbagai. Kama fassarahu bidzalika as-sahabah wa tabi'un. Dan inilah yang ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Maknanya alladzina yatluna al-kitaba alladzina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang Allah Taala beri Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan dia membacanya dengan sebenar-benar bacaan, maknanya dia membaca, menghafal, memahami, mentadabburi dan mengamalkannya. Ada 5 itu. Ini yang ditafsirkan oleh para sahabat Nabi. Baik, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Dahulu seseorang dalam kalangan kami, yakni para sahabat Nabi, apabila mempelajari 10 ayat Al-Quran, dia tidak akan berpindah kepada ayat lain sehinggalah dia mengetahui maknanya
dan beramal dengannya. Maknanya dia akan, sahabat dulu mereka akan belajar 5 ayat atau 10 ayat. Kemudian dia tak akan berpindah kepada ayat yang ke-11 ataupun ayat yang berikutnya, melainkan 10 itu dia faham dan dia mengetahui maknanya dan dia cuba beramal. Itu cara sahabat Nabi mereka mengamalkan Al-Quran. Baik, membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya atau beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya tidak dikira sebagai bacaan yang sebenar-benar. Maknanya kalau kita sekadar baca sedap lagu Bayati, Ras, apa lagi, Sabah, Nahawan, Jawabul Jawab yang paling tinggi sekali kan, masih lagi jauh sebenarnya. Masih lagi, ya kalau kita rasa macam itu dah hebat dah, sebenarnya tak hebat apa. Tak hebat apa pun. Sebab apa? Sebab macam kita sebut sebelum ni, kita tengok ada macam-macam orang yang baca Quran ni kan, yang dia boleh baca Quran kan. Even kalau kita bagi dekat penyanyi dia pun boleh baca Quran, sedap kan. Tetapi adakah bacaan Quran itu telah sampai pada 5 perkara yang telah ditafsirkan oleh sahabat Nabi dan tabi'in, iaitu berkenaan dengan haqqa tilawati, haqqa tilawah, bacaan yang sebenar-benarnya. Masih lagi baru di peringkat yang pertama pun, membaca je pun. Ya, tilawah kan yang dibaca sedap-sedap tu baru tahap pertama je pun. Jadi apa yang nak bangga sangat? Kan? Tuan-tuan teringat dulu ada waktu kita di bangunan lama dulu kan, ada anda tak ingat dah. Seorang makcik ni, anda tak tahulah dia ada juga tak. Semoga Allah merahmati dia. Kalau dia masih hidup, semoga Allah menjaganya. Kalau dia sudah meninggal, dah tak ada, semoga Allah merahmati. Dia pernah tanya kat kelas anda. Dia cerita tentang anak dia ataupun anak saudara ke anak dia ke, ataupun cucu dia ke, macam mana anak dia atau cucu dia. Dia tanya tentang anak dia tu sebenarnya pandai maknanya baca Quran dan sebagainya, tetapi dia punya result dalam satu peperiksaan, tak tahu periksa apa, UPKK ke apa, tak pasti, peperiksaan di sekolah lah, sekolah agama mungkin. Result dia pada pengajian agama tu, fardu ain apa semua tu, kafar apa semua tu kan, okey, tapi tak okey dekat taranum. Jadi disebabkan tak okey dekat taranum tu, jadi dia macam disisihkan. Dia macam tu lah, lebih kurang ceritanya. Makcik tu pernah mengadu dekat Ana lah. Dia kata macam tu lah, maknanya macam orang pandang dia dia macam pandang satu kekurangan lah. Sedangkan itu sebenarnya bukanlah satu kekurangan sebenarnya kan. Sebab apa? Kita nak sebut tentang taranum tadi, dia bacaan dia mungkin tajwid dia okey, tapi mungkin taranum dia tak dapat markah yang tinggi. Sebab kita kena faham taranum ni dia base pada suara. Tinggi rendah. Dia punya nada suara dia. Suara dia. Dia bukan kita kata hukum dia bukan base pada pemahaman pun. Bukan pada bacaan sangat pun. Dia bacaan. Dia akan tengok juga, tapi bukan, dia base pada suara je sebenarnya. Kalau orang tu dia pandai menyanyi, dia boleh lah taranum. Kalau dia suara dia sedap, boleh lah. Jadi kat situ sebenarnya kita tengoklah sebenarnya dalam memang dah lama dah benda ni sebab kita pun sendiri dulu daripada sekolah agama juga kita tahu. Maknanya sekolah-sekolah agama ni lebih pada nak mencetak penyanyi-penyanyi nasyid. Anda cakap tahu terang, sekolah agama dulu dan sekarang pun masih ada, lebih pada mencetak penyanyi, nak jadi penyanyi, bukan jadi ulama pun. Bukan jadi ulama. Maknanya sebab itu anda berani cakap benda ni sebab kita menghadapi orang yang sama. Tapi kat sekolah dulu kita taklah, suara kita taklah teruk sangat. Kita pun masuk nasyid juga dululah zaman jahiliah. Tapi kita tahu, kita berada di maknanya fasa tu, kita tahu maknanya dalam sekolah tu orang budak-budak ni dia akan angkat, dia akan idolakan kawan-kawan dia yang mana yang mempunyai suara yang sedap. Suara yang tak sedap akan dipinggirkan, akan boleh jadi dipulaukan, bila mungkin dia masuk dalam grup nasyid tu, suara dia paling tak sedap, kemudian orang pun akan salah dia kalau kalah pertandingan dan sebagainya. Mungkin boleh jadi, bahkan ada pengalaman kita pernah berhadapan dengan macam itulah. Maknanya Hafiz sekali dia agama tu hanya mengejar untuk jadi penyanyi, menggunakan berlatar belakangkan istilah nasyid.
Islami. Jadi ini ada kata satu kerugian yang besar. Sedangkan kita sepatutnya sekolah-sekolah agama ni mencetak fuqaha, mencetak ulama, bukan penyanyi. Last sekali ulama pun dia nak sama macam penyanyi. Sama level selebriti. Dia tengok ulama pun dia hukum dan nilai base pada kemasyhuran ataupun populariti ataupun siapa yang paling sedap suara. Ini sebenarnya tak betul lah. Jadi benda ni kita kena perbetulkan lah sebenarnya. Tapi susah lah nak betulkan tu macam tadi lah. Kita cuik sikit, habislah 50 akan datang. 100 akan menimpa kita. Tapi kita kata itulah islah. Islah. Muslih ni bukan senang. Maknanya benda-benda macam ni kan, kita kata yang sahabat bawa bukan semata-mata hanya bacaan tarannum, bukan bacaan, hafalan. Hafalan saja pun tak cukup lagi. Dia kena pada pemahaman, memahami, belajar tafsir, kemudian tadabbur, kemudian beramal. Itu sebenarnya yang paling tinggi. Maknanya yang paling tinggi, maknanya bukan kita kata kita hanya fokus pada baca saja. Kemudian masuk pertandingan tarannum tilawah, kemudian berbangga dengan hal tersebut. Bahkan ada hadis-hadis yang sangat banyak, athar dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi SAW mencela golongan akhir zaman, yang Nabi kata nasya'a qaumun ataupun nasya'a nashwan ataupun qaumun yattakhizuna al-Qur'ana mazamira. Akan ada satu kaum, satu golongan, satu kelompok yang mereka menjadikan Al-Quran ini hanyalah seperti mazamira, maknanya nyanyian-nyanyian. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga hadis yang pernah kita kongsikan sebelum ini. Maknanya yang Nabi SAW sebutkan tentang 6 tanda-tanda kiamat, yang kita akan kongsikan hadis itu dalam tazkirah kita, insya-Allah. Anda akan cari balik hadis itu, kita akan kongsi balik dalam sesi tazkirah 7 minit kita tentang golongan tersebut, yakni golongan yang menjadikan Al-Quran sebagai mazamira, maknanya nyanyian-nyanyian. Mazamira maknanya seruling-seruling, maknanya hanya dijadikan nyanyian-nyanyian. Itu ditafsirkan dalam hadis dan dalam riwayat yang lain. Nabi SAW sebut juga golongan yang mereka membaca Al-Quran, ini golongan Khawarij, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanadirahum. Yani golongan yang mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak melepasi melainkan kerongkongan mereka, hanya di kerongkong mereka, tak masuk ke dalam hati. Bacaan mereka itu hanya berlegar di mulut mereka. Dan dalam sebahagian riwayat lebih dahsyat lagi disebutkan tentang golongan yang mereka meluruskan bacaan mereka itu, huruf-huruf itu dengan penuh teliti, seperti mereka meluruskan, disebutkan Nabi SAW seperti mereka meluruskan anak-anak panah. Seperti meluruskan anak-anak panah. Maknanya nak bagi tahu mereka betul-betul sharp, jaga makhraj huruf. Tetapi Nabi SAW mencela golongan tersebut. Nabi mencela golongan tersebut. Dan riwayat-riwayat ini sangat banyak. Sangat banyak saling tafsir mentafsirkan, yang perlu kita bimbang dan perlu kita takut, dan kita tak boleh kata ini riwayat ni cerita orang lain ke tak, ke bukan zaman kita ke tak. Kita kena bimbang. Sebab apa? Kalau kita dah lari daripada pemahaman sahabat tadi yang katakan bahawasanya baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan ni mesti kena ada 5 tadi: baca, hafal, faham, tadabbur dan amalkan. 5 ni kan. Mungkinlah kita ada kekurangan dari sudut, mungkinlah ingatan kita tak berapa kuat, kita tak hafal Quran, masih lagi kita usaha nak hafal, masih lagi mungkin kita hanya hafal sedikit, tapi paling kurang adalah usaha kita. Allah Ta'ala tak tengok pada pengakhiran ataupun kita kata apa yang Allah Ta'ala tak tengok pada pengakhiran seorang, tapi Allah Ta'ala tengok pada apa usaha hamba itu yang akan membawa kepada pengakhiran yang mulia, pengakhiran yang baik. Sebab itu kita kena usaha untuk merealisasikan 5 tu. So kalau kita dekat sini, kita dekat Yayasan Taklim ni, alhamdulillah, kita yang kelima-lima ni insya-Allah kita usahakan. Kan dalam kelas-kelas kita ada banyak kelas membaca Al-Quran daripada awal, daripada asas. Kan, untuk orang yang mula nak baca Al-Quran. Kita bukan maknanya kita merendahkan peranan untuk membaca. Itu sebenarnya adalah first step. Sebab kalau dia tak boleh baca, macam mana dia nak pergi ke step yang berikutnya, kan? Cuma bukanlah kita biarkan orang yang dah boleh baca selesa dengan bacaan dia. Itu masalah dia, kan? So hari ni bila dia dah biar baca bacaan, lepas tu dia fokus pada bacaan tu sampai dah
tahap jawabul jawab tadi. Tahu jawabul jawab tu sampai dia boleh meninggikan suara dia tu sampai apa kita kata pitching dia tu tak lari dan sebagainya ketika baca Al-Quran. Bukan itu sebenarnya. Membaca kemudian dia mesti maknanya menghafal ataupun memahami maknanya, kemudian dia mentadabburi. Saya tengok proses dia mesti kena faham dulu. Kemudian baru tadabbur. Kan maksudnya belajar tafsir. Kemudian belajar dari sudut faham makna-makna Al-Quran tu, kemudian tadabbur. Kemudian daripada proses tadabbur tu kita akan dapat amal. Kita akan beramal sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Itu yang sebenarnya yang disebutkan oleh penulis kita, apa yang difahami oleh para sahabat Nabi. So maknanya ini yang sahabat faham. Sahabat Nabi faham bukan hanya baca, bukan hanya melagukan. Baik, kalau kita nak kata melagukan tu tak diajar oleh sahabat, nanti orang akan marah juga. Tapi kita katakan 5 tadi. Kita kata 5 tadi selamatlah. Selamat sikit 5 tu kan. Sebab apa, kalau kita fokus yang tu saja, nanti orang akan macam-macam, dia akan pusing. Baik, apabila Allah telah memuliakan hamba-Nya dengan bacaan Al-Quran, tadabbur maknanya serta bermujahadah untuk mengamalkannya, maka dia akan mencapai bahagian yang besar dalam penyucian jiwa. Maksudnya penyucian jiwa itu nak tak nak kena melalui 5 proses tadi. 5 proses tadi kita kena mujahadah untuk macam mana kita nak mengamalkan Al-Quran tu dalam kehidupan kita. Kita bukan nak semata-mata orang panggil kita hafiz Quran, kita dapat hadiah kerana menang tilawah Al-Quran, anak kita semata-mata menang taranum Al-Quran. Tak, kita tak mau. Kita nak menjadi seorang Muslim yang cuba memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya. Apatah lagi kita dah nak masuk dalam bulan Ramadan ni. Kita dalam bulan Sya'ban, sebenarnya kita bulan Sya'ban ni dah kena start enjin dah kena panaskan enjin. Salaf dulu, salaf dulu maknanya bulan Sya'ban ni mereka dah banyakkan baca Quran. So dalam konteks baca Quran, banyak mereka dah start banyak baca, supaya nanti bila masuk Ramadan mereka tak terkejut. Sama macam puasa kan. Puasa juga Sya'ban ni antara yang disunnahkan, ada antaranya Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Dan juga begitu juga isteri-isteri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, mereka mengambil kesempatan pada bulan Sya'ban ini untuk berpuasa sunat, puasa ganti dan sebagainya. Dan selain itu, kalau orang yang mungkin dia dia tak berpuasa dan sebagainya, dia boleh ambil kesempatan untuk banyakkan bacaan Al-Quran. Kerana manusia ini berbeza-beza. Setiap individu dia berbeza-beza kan. Ada orang yang dia mampu untuk berpuasa, kan? Ada orang yang dia kalau dia puasa macam kita kan, macam kita ni kalau kita puasa pagi ni, kita bukan kita boleh maknanya, tapi kalau kita nak dia ada kelas lain lagi, habis tak mampu. Jadi difokuskan pada apa yang dia mampu. Sebab tu sebahagian sahabat bila mereka ada yang tak berpuasa, contoh macam bulan-bulan yang macam ada fadilat banyak puasa, dia orang tak puasa pada bulan tu, tapi mereka banyakkan dia cover bab lain. Sedekah, amalan yang lain macam contoh bacaan Quran dan sebagainya. Cari apa sahaja amalan-amalan yang kita mampu untuk kita cover balik. Maknanya kalau ada kekurangan kita cover balik. Baik, jadi itu antara perkara yang perlu kita fahami. Penyucian jiwa mesti nak dapat penyucian tu melalui Al-Quran ni, mestilah melalui 5 perkara tadi yang kita sebutkan tadi. Tak boleh kita abaikan ke 4 atau 5 perkara tu salah satunya, atau kita melebihkan satu saja kan. Tak boleh juga kita kata tak nak tadabbur dia sampai kita lupa proses nak faham, tak belajar tafsir kan, ataupun tafsir ke laut. Tak boleh juga kita mengabaikan salah satu daripada 5 tadi. Mesti kena seiring. Baik, barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.